Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 6 yang bertajuk Beriman dengan Sam'iyat bahagian yang pertama. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks pada halaman 108 hingga 112. Okey, jom kita lihat paparan berikutnya. Pada paparan ini kita akan lihat objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, memahami pengertian sam'iyat dan hukum beriman dengannya. Kedua, murid-murid dapat mengetahui dalil atau bukti tentang perkara sam'iyat. Ketiga, murid-murid dapat mengenal pasti perkara sam'iyat. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat pengertian sam'iyat. Saya ulang semula, pengertian sam'iyat. Sam'iyat ialah perkara yang tak dapat digambarkan oleh akal dan panca indera manusia. Ia dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Saya ulang semula, sam'iyat ialah perkara yang tak dapat digambarkan oleh akal dan panca indera manusia. Ia dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Inilah dia yang dimaksudkan dengan sam'iyat. Berikutnya kita akan lihat apakah hukum beriman dengan sam'iyat. Saya ulang semula, apakah hukum beriman ataupun mempercayai dengan sam'iyat. Mari kita lihat bersama-sama. Kita wajib meyakini perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang semula, kita sebagai orang Islam wajib meyakini ataupun mempercayai perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas ataupun bukti bagi membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia hukum beriman dengan sam'iyat. Pada paparan ini kita akan lihat dalil atau bukti dari Al-Quran tentang wajib beriman dengan sam'iyat. Saya ulang semula, pada paparan ini kita akan lihat apakah bukti dari Al-Quran tentang kewajipan kita untuk mempercayai perkara sam'iyat. Mari kita lihat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Saya ulang semula, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Surah Al-Baqarah. Pada paparan ini kita dapat lihat inilah dia bukti daripada Al-Quran tentang kewajipan kita sebagai orang Islam untuk beriman dengan perkara sam'iyat. Dalam Al-Quran dan hadis ada menceritakan tentang perkara-perkara sam'iyat. Antaranya ialah pertama, alam barzah. Alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan nikmat atau azab di dalam kubur bergantung pada amalan semasa di dunia. Kedua, padang mahsyar. Padang mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk akan dihidupkan semula dan berkumpul di sana untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala hingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para nabi, rasul dan orang soleh sahaja yang berada dalam keadaan aman dan tenang.
Ketiga, mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi, jika timbangan seseorang itu menjadi ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia dan menjadi ringan kerana terlalu sikit amalan baik di dunia. Keempat, sirat. Sirat ialah titian yang merentasi neraka jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi SAW menggambarkan kepantasan melintasi titian sirat ini bergantung kepada amalan soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasi sempatas kilat, ada juga yang tidak berjaya melintasi lalu jatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelima, syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempersonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Keenam, neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Kesimpulannya murid-murid, itulah dia di antara perkara-perkara sam'iyat yang wajib bagi kita sebagai Muslim untuk beriman dan mempercayainya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham sila ulang semula video ini, dan jika tidak faham juga sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abus channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.